Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya, Nini. Merupakan seorang ibu kepada 3 orang anak. Yang mana anak sulung saya, kalau masih ada lagi, kalau arwah masih lagi ada, berusia 10 tahun. Yang mana arwah anak saya ni meninggal pada usia 2 tahun 3 bulan. Kerana ada multiple disease, terlalu banyak penyakit, ada sampai 13 jenis penyakit, dan yang majornya adalah 4 penyakit, iaitu kerosakan hati, jantung berlubang, portal hypertension, dan saluran pernafasan yang sempit. Dua orang anak saya lagi berusia 4 tahun, masuk 4 tahun tahun ni, yang mana diagnose sebagai autism dan ADHD. Saya adalah seorang yang sangat giat dalam mencari ilmu dan join kursus-kursus mengenai autism dan juga ADHD. Kerana target saya adalah saya nak jadi terapis kepada anak-anak saya sendiri. InsyaAllah ilmu ini akan sentiasa saya cari, saya akan praktikkan. Jadi tujuan saya adalah untuk saya sampaikan semula kepada mak ayah kat luar sana. Yang sebab saya tahu kosnya kita nak join training untuk jadi terapis untuk anak-anak kita, kosnya pun mahal. Biasanya akan start dengan harga ribu-ribu lah. 1,700 yang mula-mula saya join tu. So terbaru 4,000. Dan 1 jam 4,000. Dan kos untuk kita hantar anak kita pergi ke pusat terapi pun, one-to-one session untuk occupational therapist tu pun mahal kan. Ada RM240, paling murah pun kalau speech therapy ni RM170 kan. Jadi tujuan saya adalah untuk saya berkongsi semula dengan mak ayah yang mana ada anak-anak yang menghidap autism dan ADHD. Semoga objektif saya adalah apabila saya sampaikan semula adalah insya-Allah saya dapat mempraktikkan. Maksudnya bila kita berkongsi, insya-Allah saya dapat sharpen lagi saya punya skill dan knowledge ni apabila saya berkongsi. Dan of course lah, sebagai amal jariah, sedekah saya kepada ibu ayah yang ada anak-anak autism yang mungkin tak berkesempatan, semoga ini memberi manfaat dan menjadi sebagai bekalan akhirat untuk saya, insya-Allah. Amin. Hari ini adalah hari ke-24 kita berpuasa. Alhamdulillah. Semoga segala amalan dan ibadah kita semua diterima oleh Allah. Saya sebenarnya ni tengah tunggu 2 orang anak saya yang tengah menjalani speech therapy one-to-one session, iaitu selama sejam saja. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk diisi dengan aktiviti yang bermanfaat, yang mana saya nak buat sharing lah. Saya walaupun saya join untuk jadi terapis untuk anak saya, tetapi saya tetap hantar pergi ke center di luar. Macam speech therapy, anak saya masih lagi ada masih delay lagi. Banyak lagi yang dia delay dari segi percakapan. Saya still lagi hantar supaya dia berjumpa dengan cikgu lain kan. So mungkin teknik mereka berbeza dengan saya. Jadi untuk ini hanya seminggu sekali, 1 jam sahaja. Dan saya memang hantar anak-anak saya pergi ke play school. Play school biasa. Sebelum ni saya hantar anak-anak saya pergi ke special needs school. Tapi bila saya nampak macam tak banyak peningkatan, tak banyak progress, yang banyaknya adalah mereka jadi lebih stressful. Sebab mungkin anak-anak yang lain tu ada severe autism ke apa ke, jadi macam tak blend untuk nak berkawan. Jadi saya, Alhamdulillah, anak-anak diterima ke play school biasa. Jadi ini dah 2 tahun lah mereka ke play school biasa. Dan dari segi sosial, Alhamdulillah, dulu anak-anak saya jenis yang main sendiri-sendiri. Dia boleh duduk di dalam kalangan kanak-kanak, tapi sebenarnya dia tak ada interaction pun dengan budak-budak lain kan. Jadi apabila kita cuba untuk saya cubalah untuk buat terapi pada dia dengan kaedah-kaedah yang saya belajar. Alhamdulillah,
Sekarang ni dia boleh bermain. Okay, yang mana bila dia nampak kawan-kawan dia datang, yang si kakaknya tu suka untuk tanya nama budak lain, dia suka panggil nama kawan-kawan dia, dia kenal parent kawan dia yang mana semua, dan dia orang boleh bermain. Bermain macam anak-anak normal yang lain. Alhamdulillah. Tapi apa pun saya tetap hantar untuk occupational therapy dan juga speech therapy seminggu sekali selama 1 jam. Jadi walaupun mereka di center yang sama, tapi terapisnya berbeza. Jadi mereka akan diasingkan lah, kelas berbeza, supaya diorang boleh lebih fokus untuk tumpu kepada speech therapy ni. Okey, memandangkan kita dah dekat nak raya, dan untuk episod yang lepas saya ada bagi tips mudah nak balik beraya dengan anak autism. Okey, sebenarnya jadi kepada sesiapa yang belum tengok lagi video tu, saya harap boleh tengok tips mudah nak balik beraya dengan anak autism. Sebab sebenarnya pada hari Sabtu lepas saya dan suami, baru je beberapa hari, saya dan suami ada bawa anak-anak ke Johor Bahru atas urusan kerja selama 3 malam. So perjalanan kita orang ni dari KL ke JB ni lebih kurang dalam 5 jam je sepatutnya bila tengok Waze. Tapi Highway Plus ada accident, so jam memang teruk. Kita orang bertolak pada pukul 10.30 pagi dan sampai pada pukul 7 petang. Kita bertolak 10.30 pagi ni sebab kita make sure anak-anak tidur dengan cukup, dalam keadaan mood yang baik. Dan bila dah get ready semua, diorang dah breakfast semua, macam kita orang puasa kan, so anak-anak semua dah breakfast. Saya sediakan breakfast yang mengenyangkan. So 10.30 pagi kita orang bertolak pergi ke JB. Dan disebabkan jam tu teruk, pukul 7 petang dah dekat-dekat nak berbuka, barulah kita orang sampai ke Johor Bahru dekat hotel yang kita orang menginap tu. So dalam 8.5 jam lah. Dan Alhamdulillah, saya memang apply tips yang saya share pada episod lepas tu. Dan Alhamdulillah, anak-anak berkelakuan dengan sangat baik walaupun cuaca panas, walaupun jalan jam. Alhamdulillah lah, mereka sangat behave, sangat behave dengan baik sekali. Jadi saya harap parent boleh tonton video tips mudah untuk bawa anak-anak balik beraya. Cuma hari ni saya nak tambah sikit berkenaan dengan Hari Raya, sebab banyak perkongsian dan pertanyaan dari parent. Saya ambil 2 yang major. Di antaranya, mak ayah balik kampung tak raya tahun ni? Yang mana mostly rasa berat nak bawa balik anak autism ni disebabkan faktor penerimaan kaum keluarga. Ada yang family member ni yang tengok anak kita dengan pandangan yang tak sepatutnya. Yang kedua pula adalah parent ni nak balik raya. Tapi tanya, patut ke pergi ziarah rumah saudara mara sebab takut anak-anak buat perangai dan tuan rumah tak boleh terima keadaan anak kita. Saya faham juga perasaan, kerisauan dan kesedihan mak ayah. Apa yang saya nak tambah adalah, macam kita kan, sampai sekarang ni, mesti still ingat lagi kan, betapa seronoknya berhari raya time kanak-kanak dulu. Boleh main bunga api, tengok orang main mercun, dapat ampau, jumpa cousin. Dah lama tak jumpa, dapat jumpa kan. Betul tak? Jadi walau bagaimana sekalipun keadaan anak kita, sebab mereka bukan terlantar sakit dekat hospital ataupun bedridden, bahkan anak-anak autism kita ni jauh lebih aktif, lebih sihat nak dibandingkan dengan anak-anak normal yang lain. Jadi bagi saya sebagai mak ayah, janganlah untuk menidakkan hak anak-anak untuk merasai kemeriahan hari raya. Kita beraya ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beli baju dan kasut baru yang istimewa. Tak perlu mahal pun. Anak dah happy dah. Kalau keadaan anak kita ni mengizinkan untuk kita boleh bawa ke masjid, kita bawalah pergi ke masjid. Kalau agak macam mengganggu orang lain ataupun takut anak-anak hilang ke apa, so boleh skip part tu. Satu saya nak share yang ramai terlepas pandang adalah
Okay, menurut hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud barang siapa yang suka untuk memperluaskan baginya rezekinya dan ditangguhkan ataupun dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung ataupun mengukuh hubungan persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, jadi ziarah menziarahi yang mengukuhkan hubungan persaudaraan ni dapat memperluaskan rezeki. Rezeki ni bukan sahaja wang ringgit. Rezeki ni rezeki anak yang sihat, rezeki anak yang soleh, anak yang mendengar kata, rezeki keluarga bahagia, rezeki masa dan ilmu yang bermanfaat. Okay, jadi rebutlah peluang ziarah menziarahi. Okay, kalau rasa tak mampu nak bawa anak keluar pergi rumah saudara, okay, boleh ambil inisiatif untuk jemput saudara datang ke rumah, sediakan makanan untuk tetamu. Okay, menerima tetamu dan memuliakannya merupakan salah satu daripada perkara yang sangat dianjurkan syarak. Okay, dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Okey, terlalu banyak kebaikan pada hari raya ni yang mana setahun sekali je. Okey, jadi semoga kita semua dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin dan yang penting anak-anak gembira. Okey, so boleh start call atau message saudara mara kat kampung. Boleh bagi tahu mereka keadaan anak kita. Okey, sekiranya mereka berlapang dada menerima, alhamdulillah. Okay, penting sebenarnya untuk tuan rumah tahu keadaan anak kita supaya mereka dapat buat persiapan awal. Okay, contohnya mereka boleh simpan barang-barang perhiasan yang mahal-mahal, boleh simpan kapet yang mahal-mahal kan. Okay, jadi bila mereka bersedia dari segi mental, okay, yang mana insya-Allah mungkin mereka jadi sayang pada anak-anak syurga kita ni. Okay, dan tuan rumah juga insya-Allah akan lebih respect pada kita, ibu ayah. Okay, sebab tak malu nak ceritakan hal yang sebenar. Jadi tak adalah salah faham. Okay, macam tahun-tahun yang sebelum ni dah lama dah saya ada terbaca dan benda ni macam dah jadi trend dah sekarang ni. Okay, yang mana selebriti ni mengamuk cakap tetamu yang datang ke rumah dia ni tak pandai jaga anak. Okay, habis sofa mahal dia kena makanan. Okay, so netizen ni ada yang sama ikut kutuk family tu, ada yang sokong family tu, kutuk selebriti tu, okay. Dan benda tu tahun lepas pun saya ada masih lagi terbaca benda-benda yang lebih kurang macam tu. Okay, jadi kita tak nak perkara macam tu berlaku, kita nak kurangkan. Jadi berterus terang dan berbincang adalah lebih baik. Okay, kalau tuan rumah tak dapat terima, okay, dia tak nak, tak boleh, okay, kita berlapang dada sajalah. Okay, ada lagi kan saudara lain yang mungkin boleh terima. Okay, ataupun kalau betul tak nak berkunjung, tak nak balik ke kampung, okay, kita boleh merayakan Aidilfitri bersama anak-anak kita dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Banyak aktiviti-aktiviti. Okay, insya-Allah saya akan kongsikan dalam video saya yang seterusnya. Apapun, saya harap ibu ayah dapat berlapang dada, dapat menyambut Aidilfitri dengan anak-anak syurga kita, anak-anak kita yang lain dalam keadaan gembira, tak ada rasa berkecil hati, okay, tak rasa sedih, okay, sebab macam pengalaman saya sebelum ni dengan arwah anak saya tak berkesempatan untuk nak beraya dengan arwah anak saya ni sebab pada waktu umur dia setahun, kami beraya di hospital HKL. Pada umur dia 2 tahun, kami menyambut puasa dan hari raya di New Delhi untuk buat operasi jantung dan pemindahan hati. Okay, jadi saya tak ada kesempatan. Okay, kalaulah kami ada di KL sekalipun, anak saya dia ada masalah pernafasan, dia tak boleh berjumpa dengan orang, perlukan persekitaran hygiene yang sangat bersih. Okay, jadi saya tidak berpeluang untuk bawa anak ni untuk berhari raya. Jadi saya tak ada kenangan tu. Tak ada kenangan berhari raya dengan arwah anak saya. Jadi untuk anak yang 2 orang ni yang autism, alhamdulillah setiap tahun walaupun agak susah, saya cuba bagi yang terbaik agar
kita sendiri pun ada kenangan dengan anak-anak, dan anak-anak juga ada kenangan hari raya mereka sendiri. Tahun lepas anak saya ni seronok sangat balik kampung. Dapat main dengan sepupu dia, dapat kumpul angpau. Bahkan yang si adik ni siap duduk depan pintu lagi. Dia tunggu untuk dapat angpau. Jadi memang banyaklah dia dapat bawa balik angpau. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat berhari raya. Jika ada salah dan salah dari kata-kata saya mohon maaf. Dan saya doakan perjalanan ibu ayah, perjalanan kita semua berjalan lancar. Kita selamat sampai ke kampung, berhari raya dengan gembira dan pulang semula ke rumah dengan selamat, insya-Allah. Assalamualaikum.